Ya, baik. Kita juga nak terus saja ke Putrajaya, lintas langsung sidang media khas Kementerian Kesihatan Malaysia. Sudah pastinya apa yang digagaskan sebelum ini, kalau kita melihat kepada peningkatan kes harian COVID-19 juga, ini merupakan antara petanda ataupun ambang yang digambarkan dalam Pelan Pemulihan Negara untuk kita melihat bagaimanakah proses peralihan daripada fasa kedua ke fasa ketiga dalam program pemulihan negara itu akan dapat digerakkan. Dengan bersyarat anda perlulah segera mendapatkan vaksinasi, dan kepada anda yang belum mendaftar segerakan mendaftar, dan kerajaan telah pun menjalankan inisiatif itu dengan melakukan vaksinasi secara walk-in dan itu salah satu cara untuk kita untuk mencapai herd immunity dalam masa yang terdekat ini, Ismail. Okey, kita terus saja ke Kementerian Kesihatan Malaysia di Putrajaya, sidang media khas KKM di sana. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada rakan-rakan media yang sudi hadir pada pagi ini. Saya KSU Kementerian Kesihatan, dan di sebelah kanan saya Datuk Dr. Chong Chi Kiong, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan dan selaku pengurusi Special Task Force for Greater Klang Valley. Sebelah kiri saya Datuk Dr. Syam Shah, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Penyelidikan Sokongan Teknikal. Sebelah beliau ialah Datuk Indra Dr. Sari Bengandiman, Pengarah Kesihatan Negeri Selangor. Tuan-tuan dan puan-puan saya hormati sekalian, saya ingin maklumkan bahawa Yang Menteri Kesihatan tidak dapat bersama dalam sidang media pada hari ini kerana sedang menjalani kuarantin di rumah. Dan seperti mana tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, sejak pandemik COVID-19 melanda negara ini, kerajaan telah mengambil pendekatan menyeluruh berkonsep whole of government, whole of society bagi memastikan pelaksanaan intervensi kesihatan awam dan perawatan perubatan dapat dilaksanakan menerusi pendekatan lebih inklusif. Berdasarkan 5 strategi kesihatan awam yang mana Yang Berhormat Menteri Kesihatan pernah maklumkan sebelum ini bagi menangani pandemik COVID-19, iaitu memutuskan rantaian transmisi, mengurangkan morbiditi dan kematian, memperkukuhkan diagnostik dan surveillance, mencapai imuniti kelompok dan meningkatkan kesedaran serta pembudayaan norma baru. Susulan dari itu, langkah-langkah yang telah diambil, pertama, memanfaatkan teknologi digital dalam pengurusan respon pandemik COVID-19, mempertingkatkan kapasiti makmal bagi ujian pengesanan COVID-19 dan meningkatkan kapasiti kesihatan awam dan fasiliti perawatan secara berterusan serta mempertingkatkan kapasiti hospital KKM, hospital pengajar universiti dan juga bekerjasama dengan hospital swasta dan menambah pusat saringan COVID-19 dan menyediakan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19. Dan juga kita mempergiatkan vaksinasi di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK bagi mempercepatkan pencapaian herd immunity. Pada masa ini, negara sedang berdepan dengan gelombang ketiga COVID yang mana lebih mencabar dan kemunculan beberapa varian baru yang kita sudah maklumkan setiap hari, dan kita nampak bilangan kes-kes COVID yang kita COVID itu telah bertambah sehingga semalam lebih 20,000 kes dan sebagainya. Hari ini dalam sidang media hari ini kita akan menjelaskan keadaan semasa dan apakah langkah-langkah intervensi kesihatan awam dan perubatan yang dilaksanakan khususnya di Greater Klang Valley yang mana diketuai oleh Datuk Chong sebagai Komander Greater Klang Valley Task Force, dan selaku Komander dia akan menjelaskanlah. Dan kedua, Datuk Syam Shah akan menjelaskan tentang isu-isu berkaitan dengan varian, dan saya juga akan menyentuh tentang isu-isu logistik, persiapan dari segi keperluan kewangan dan perolehan dan semua manusia. Dan seterusnya Datuk Indra akan memaklumkan keadaan situasi di negeri Selangor, khususnya tentang COVID Assessment Center di beberapa tempat. Dan seterusnya untuk mendapatkan penerangan tentang kedudukan Greater Klang Valley Task Force, saya jemput Datuk Chong mulakan talimat ini. Terima kasih.
Terima kasih Yang Berbahagia Dato' KSU dan izinkan saya cakap dalam bahasa Inggeris. Good morning to all the press and the people of Malaysia. Recently, I know that a lot of you are concerned about the rising trend of cases that we show daily. This rising trend is a cumulative effect of something that happened a month ago, because you have to talk about the incubation period and also the fact that the virus is in our community. So a month ago, we saw the easing of the MCO 3.0, and at the same time, the economic sector was also eased to help the people to continue with their livelihoods. And we also have the events of a festival where people move around within the states, and some of them even cross the state borders. So this effect is now seen 2 weeks later and now 4 weeks later as it accumulates. And also the fact that we are now seeing the more dominant Delta strain, which is more transmissible and more aggressive. So these factors together has caused about a rise in the cases. And it's precisely for this reason that the Greater Klang Valley Task Force was formed, to ensure that the impact on the healthcare system is sustained. We managed so far to take the strain of this increasing level of cases over the weeks. If you were to look at the graph, about 2 months ago, the proportion of cases for the Greater Klang Valley represents 60 to 70% of the total cases in Malaysia. And now it is about 50 to 60%. So the rise in case is both nationally as well as within the Greater Klang Valley. So it's not only the concern of the Greater Klang Valley, but also every other states in Malaysia. Our purpose initially was to ensure that those who need care receives care. And basically we are referring to those who need a bed in the hospitals, get a bed in the hospital. But then it's not only a bed, it is also the oxygen, it is also the drugs. So receiving healthcare for those who need healthcare is important to us. Now, I would also like to, at this moment, point to the deaths. As the cases rise, the deaths also increases. And the concerns by the media that has been raised from time to time are those brought-in deaths. Those who also claim that they do not have access to ambulances because of the system that is overloaded. So I'd like to point your attention to the BIDs in our second slide. So this is the weekly brought-in deaths by states. Now, every day, all of you know that we report between 150 to 200 deaths and sometimes even more. So every week, we will probably have around 800 to 1,000 deaths. But for the BIDs, when we break it down, we see about roughly about 80 to 100 brought-in deaths per week recently. And the BIDs has been rising quite consistently over the last few weeks. You can ignore the last week because the last week is only 4 days. We still have 3 more days to go. So we'll probably see an equally high BIDs for this week. Now, when we analyze the brought-in deaths, which is about 1,000 a week, we notice that 80% of them were never diagnosed to have COVID. In other words, there's a group of people who either have no access to the diagnosis or for reasons of their own, they are not coming forward to be tested. And we found that a big proportion of them are also non-Malaysians. But there are still 20% of them who have the disease but comes in late. They have been diagnosed positive, they are at home, and some of them comes late
but some of them fail to come to our place. And this is the situation that we have addressed. The first thing that we have addressed is through the virtual CAC. So the virtual CAC is such that the moment you are diagnosed to have a positive case, as a positive, we advise you to stay at home and do your health assessment. So those who are asymptomatic or those who have mild symptoms, they need not come to the CAC. And we know for a fact that 60% are asymptomatics and around 30% have mild symptoms. So there are about 5 to 10% of those people who needs to be assessed physically. And these are the people that we want to come to our CAC, and we will assess them properly, and if they need to be admitted, they will be admitted. So we can dedicate our resources, our attention, and our focus those people who need it. Now, for those of us, for those who are monitored at home and who have mild symptoms, we are going to monitor them virtually. So virtually means, number one, they fill up their assessment form, and we will look at the assessment form, that's what we call the health assessment tool, to see whether they have what we call warning signs or not. And if they have warning signs, we will call them personally or through what we call the robocall to ensure that we do not miss them. And those who have more severe signs that deserve attention, we will keep calling them until we get them. Now, our virtual CAC just started about a week ago. And if you look at the charts, the number of acceptance is going higher. I only have data until if I'm not mistaken, until the 2nd or the 1st. I don't have the full week's data at this moment. But the acceptance by the general public is higher now. We are seeing an increasing number of people who are monitored by our virtual CAC. Now, in the virtual CAC that is monitored, half the people do not fill up their health assessment tool. And the other half, they fill it up, and the majority of them, about 30%, have mild symptoms only. So, for those people who do not fill up their health assessment tool, we call them through the robocall method. In other words, a computerized message. And this robocall will keep on calling until they answer. And once they answer, they will be reminded to fill up their HAT, because if they don't fill up their health assessment tool, we cannot monitor them. And our success rate for the robocall is 50%. 50% of the people who do not fill up their HATs eventually were contacted by the robocall. For those people who have mild symptoms, we will try to call them physically, but in the events there are too many cases, we again use the robocall. So the robocall will call them and tell them that, yes, thank you for your filling up the health assessment tool, and you have some signs and symptoms. Please get yourself accessed at the CAC, because we cannot contact them. But for those that we can contact, we will contact them and see how they are, and we will give the appropriate advice. So this is the method that we want to strengthen, so that those who need help most gets it. We do not want the asymptomatics to crowd our hospitals and the CACs, because then we cannot focus our attention on those who need it. So, Yang Bahagia, I think I'll stop here for the time being. Okay, terima kasih mungkin Dato' Chong. Saya jemput Dato' Isham Shah untuk menerangkan tentang varian-varian yang terdapat ni. Silakan. Terima kasih pengerusi, Datuk Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi saya tunjukkan ini satu model, maknanya projection, unjuran kita berkaitan dengan kenapa kes kita masih belum menurun. Ini unjuran yang kita buat di National Institute of Health, di NIH.
bertepatan dengan apa yang dibangkitkan oleh Datuk Chong tadi, kita lihat sekarang ni masih meningkat, kes-kes harian kita makin meningkat kerana kita berdepan dengan varian yang baru. Seperti yang kita tahu, pada tahun lepas varian yang utama dominant strain adalah dari yang Sivagangga. Tapi as we move along, kita akan dapat peralihan varian-varian dengan mutasi yang baru ini. Pada masa kini, varian yang dominan yang kita dapati daripada penjujukan genom yang kita lakukan di IMR dan juga di makmal-makmal lain, dia punya dominan adalah varian Delta. Jadi varian Delta ni dia punya kadar kebolehjangkitan tu berbeza. Kalau macam Wuhan strain yang awal dahulu, dia punya kebolehjangkitan varian itu adalah lebih kurang 2 ke 3 ataupun 2.5. Tapi bila kita kata varian Delta ini, dia punya kebolehjangkitan 5 ke 8 dianggarkan. Jadi dia merupakan satu virus yang baru dari segi karakteristik dia. Jadi bila virus yang baru, dia punya cara dia nak melandaikan dia sedikit berbeza dan mengambil masa. Jadi di Klang Valley kita nak nampak varian yang utama sekarang kita jangkakan adalah varian Delta. Dan kita melihat dengan vaksinasi ini, kita nampak yang warna biru tu adalah kita anggarkan sekiranya vaksinasi kita by 31st of October, meaning that second dose complete by 31st October 80%. Kita akan nampak dia punya landai lengkok tu kita akan memuncak pada akhir bulan ini. Itu andaian kita. Yang perkara yang sama kita dapat lihat di Labuan dan di Sarawak sebagai contohnya. Walaupun kes dia punya kadar vaksinasi dia telah meningkat dengan begitu tinggi dan kes baru menurun, tapi lebih penting lagi yang lebih kita tekankan di sini adalah kadar kemasukan ke dalam ward ICU, kadar kemasukan ke hospital, kadar kemasukan ward ke ICU dan juga kadar kematian. Ia telah menunjukkan penurunan yang begitu ketara di Labuan dan juga di Sarawak. Kita jangkakan kalau kita dapat membuat perkara yang serupa di Semenanjung, lebih lagi tempat-tempat yang hotspot yang sedang mengalami wabak yang meningkat, terutamanya di Lembah Kelang ini, dengan peningkatan kadar vaksinasi, kita akan dapat melihat penurunan. Penurunan kes itu mungkin mengambil masa sedikit, tapi yang lebih penting kita nak melihat penurunan dari segi kemasukan pesakit-pesakit yang serius ke dalam ward-ward kita. Maknanya mereka yang memerlukan ICU dan mereka yang meninggal dunia. Itu kita harap dapat kita turunkan. Dan seperti yang kita dapat tahu, sedia maklum, walaupun jumlah kes kita semalam sebagai contoh adalah 20,596, tetapi mereka yang pada kategori 4 dan 5 yang memerlukan penjagaan di ICU dan memerlukan penjagaan menggunakan ventilator adalah 0.9%. Kategori 3 1%. Jadi kalau kita campurkan 3, 4 dan 5, jumlahnya adalah 1.9%. Jadi kita mahu kadar mereka yang serius ini dapat dikurangkan. Dan kita memang tahu daripada data-data daripada luar negara dan juga data di dalam negara kita sendiri, dengan peningkatan vaksinasi kita akan dapat menurunkan lebih lanjut lagi kadar mereka yang di dalam kategori 3, 4 dan 5. Dari segi penjujukan genom yang telah kita laksanakan sehingga 22 Julai pada tahun 2021, jumlah yang telah kita laksanakan di Malaysia adalah 1,668. Daripada yang 1,668 tu, jujukan yang menunjukkan variant of concern Alpha, Beta dan Delta adalah sejumlah 409 Delta 189, Beta 206 dan Alpha 14 Dan pada bulan ini kita akan mendapat kita menjangkakan jumlah penjujukan genom akan meningkat sebab kita telah menubuhkan konsortium 7 makmal di kementerian, di MOSTI dan juga di universiti. Kita akan meningkatkan lagi 1,000 pada satu bulan. Dengan itu kita akan dapat lebih terperinci lagi maklumat tentang penyebaran varian-varian di dalam negara kita. Itu setakat ini yang dapat kita bincangkan. Ini merupakan unjuran kita. Ada berbagai unjuran lagi. Di Klang Valley masalahnya sebab kebatasan penduduk yang tinggi dan komuniti di Klang Valley ini adalah heterogeneous. Ada banyak komuniti tertentu, warga negara, bukan negara dan sebagainya. Dan satu lagi adalah dari segi varian-varian yang sedia ada. Jadi kita jangkakan mengambil masa sedikit sebelum jumlah kes itu menurun.
Tapi ini merupakan anggaran dan unjuran modeling yang kita laksanakan di dalam NIH kita ya. Buat masa itu Datuk Pengerusi. Terima kasih Emja Datuk Syamsyah. Jadi sebenarnya kita saya nak menerangkan sedikit tentang status terkini berkaitan dengan mobilisasi penugasan sumber manusia. Jadi setakat ini kita telah mengisi jawatan-jawatan tetap di Selangor, Dayah Sekuat dan Putrajaya sehingga hampir 65% ya. Dan tambahan jawatan juga kita telah mohon kepada pihak Central Agency, JPA dan sebagainya. Dan begitu juga kita telah mengisi pengisian secara kontrak yang melibatkan hampir 9,000 jawatan ditempatkan di wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor. Dan selain itu, kita telah membuat penugasan semula daripada fasiliti-fasiliti lain ke Lembah Kelang. Ini melibatkan lebih 2,490 orang, termasuk kita telah bawa daripada Sabah dan Sarawak untuk ditugaskan di Lembah Kelang dan di Sembilan. Penambahan ini melibatkan pakar perubatan, pegawai perubatan, penolong pegawai perubatan, jururawat, penolong pegawai kesihatan persekitaran, juru teknologi makmal dan pembantu takbir dan pemandu. Dan kita juga melihat bagaimanakah strategi tertentu mana kita boleh tangguhkan, kita mobilize balik. Contohnya penempatan sementara 220 pengajar dan clinical instructor di pusat-pusat latihan kita, tugas semula ke fasiliti kesihatan dan kita telah laksanakan sejak 27 Julai lepas. Begitu juga menempatkan lebih 170 pegawai pergigian, 85 pegawai farmasi di Lembah Kelang untuk membantu di pusat saringan COVID-19 dan pusat pemberian vaksin. Dan kita juga telah berbincang dengan Jabatan Perkhidmatan Awam bagi menambah petugas bukan kesihatan bagi membantu aktiviti contact tracing, yang mana Datuk Chong maklumkan tadi bagaimana kita boleh dapatkan maklumat-maklumat pencegahan lebih awal. Yang ini kita minta, kita telah adakan kerjasama dan perbincangan dengan pihak JPA dan begitu juga dengan kerajaan negeri di Selangor dan di Sembilan untuk bantu kita mendapatkan petugas bukan kesihatan lah, ya, untuk membuat contact tracing dan melalui kerjasama penyelarasan di pihak kuasa tempatan dan pihak kesihatan daerah, ya. Dan selain itu, kita juga harus menjaga kebajikan frontliner kita, ya. Dan ini saya ucapkan terima kasih kepada semua frontliner Kementerian Kesihatan, agensi-agensi lain yang sentiasa bertungkus lumus membantu memberi rawatan dan juga beberapa aktiviti dalam penjagaan pemendungan COVID-19. Dan ini saya ingin maklumkan kebajikan mereka adalah kepentingan dan juga prioriti pengurusan tertinggi Kementerian Kesihatan dan Kerajaan Malaysia. Dalam hal ini kita telah memberi allowance tertentu. Walaupun allowance ini tak adalah banyak, ya, tapi semangat mereka lebih itu. Dan saya menyatakan sehingga 10 Julai 2021 KKM telah membelanjakan sejumlah 759.9 juta, itu hampir 760 juta bagi bayaran allowance khas COVID-19 yang melibatkan sejumlah 1,554.759 juta tuntutan, ya. Dalam memastikan tahap kesihatan mental, petugas kesihatan berada dalam keadaan baik. Petugas diberi pendedahan mengenai isu-isu kesihatan mental dan penjagaan kesihatan mental kendiri. Setelah tamat tugasan, petugas juga diberikan sokongan psikologi dan diberi mental health alert card, serta sekiranya diperlukan, petugas juga boleh dirujuk untuk menjalani saringan kesihatan mental. Ya, ini penting, ya. Dan selain itu, saya juga ingin menyatakan tentang perolehan, ya, darurat yang kita laksanakan. Di pihak KKM, kita telah menurunkan sejumlah 940 juta ringgit bagi membuat perolehan darurat kepada semua jabatan kesihatan negeri. Alhamdulillah, semua jabatan ini melaksanakan urusan perolehan ini dengan penuh integriti, transparan demi menjaga kepentingan pesakit, ya. Antara pelaksanaan terkini ialah melaksanakan perolehan bagi peralatan perubatan, peralatan bukan perubatan serta kerja-kerja naik taraf
susulan penukaran status, contohnya Hospital Selayang kepada Hospital COVID-19 sepenuhnya berkuasa 21 Julai lepas. Dan selain itu, kita juga telah mendirikan beberapa hospital Medan, termasuk di Selayang, Hospital Esta, dan juga kita akan kembangkan Hospital Medan di Melaka dan sebagainya. Jadi untuk itu, sejumlah peruntukan juga telah diberi untuk meningkatkan keupayaan logistik seperti katil, consumable, PPE dan sebagainya. Dan kita juga melihat isu tentang bekalan gas oksigen di hospital, Pejabat Kesihatan Daerah PKRC yang agak kadang kritikal. Jadi kita telah mengambil pendekatan berunding dengan syarikat-syarikat untuk menyegerakan pembekalan ini. Termasuklah membina micro plant di kawasan-kawasan hospital yang mempunyai bilangan pesakit yang ramai. Dan begitu juga dari segi logistik, kenderaan-kenderaan yang kita ubah suai, bas ambulans yang boleh memuatkan 20 pesakit untuk kita angkut dan bawa ke pusat-pusat fasiliti kesihatan dengan segera. Di mana bagi Datuk Chong maklum tadi, antara kadar kematian tinggi yang melibatkan BID, brought in death. Jadi kita perlu mobilisasi kenderaan-kenderaan tertentu. Kalau ambulansnya tak cukup, kita nak ubah suai kenderaan-kenderaan biasanya, jadikan minimum requirement of ambulance supaya kita boleh gerakkan bawa pesakit-pesakit ini segera ke fasiliti-fasiliti kesihatan untuk rawatan. Dan untuk itu Kementerian Kesihatan telah mobilize kenderaan-kenderaan seperti bas, bagaimana kita boleh ubah suai, poster yang kita boleh ubah suai untuk jadikan ambulans. Dan ambulans sudah tentu di negara ini tak cukup. Kadang kita di pihak kementerian itu juga membuat penyembaluaran untuk mendapatkan pihak swasta untuk bantu kita. Dan begitu juga dengan NGO, Persatuan Bulan Sabit Merah, Persatuan St. John Ambulance dan sebagainya. Dan kita juga mendapat kerjasama yang baik dari agensi-agensi lain, terutamanya dari Angkatan Tentera Malaysia. Terima kasih kepada pihak Angkatan Tentera dan Kementerian Pertahanan untuk menyumbang tenaga dan juga logistik. Setakat ini alhamdulillah. Dan begitu juga kita membuat penyembaluaran bagi DIKEN, mengurangkan tekanan di hospital-hospital kita, mana pesakit-pesakit bukan COVID telah disumber luar kepada hospital-hospital swasta. Yang ini amat membantulah. Jadi pihak Kementerian Kesihatan atau fasiliti kesihatan boleh menumpu kepada pesakit-pesakit COVID dan rawatan mereka. Dan begitu juga bagi pusat saringan, kita telah memohon bantuan daripada pihak kerajaan negeri untuk menyediakan feeder bus untuk mengangkut pesakit-pesakit dari rumah mereka ke tempat CAC dan sebagainya. Ini dengan keadaan kemudahan ini amat membantu pesakit. Mungkin pesakit-pesakit ini tidak ada kenderaan. Bila kita beri kenderaan ini, mereka cepat-cepat dapatkan rawatan. Jadi kita tengah menyediakan hub kenderaan dan petugas di setiap CAC Mega dan khususnya kita nampak alhamdulillah walaupun kes ni meningkat, tapi kita bersedia bekerjasama dengan semua pihak, termasuk pihak swasta, badan berkanun dan orang ramai untuk terus serta membantu membendung COVID-19. Jadi untuk menerangkan situasi di negeri Selangor ni, mungkin saya jemput Datuk Indra. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk KSU. Sebelum saya memulakan, saya ingin menyampaikan penghargaan tahniah atas komitmen yang diberikan bersemua frontliners yang bertunggu lumus memerangi COVID-19 di negeri Selangor daripada mula sehingga kini, dan kita masih lagi berhadapan dengan COVID-19, dan saya berharap komitmen frontliners semua diteruskan sampai bila-bila. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kerjasama yang telah diberikan oleh pelbagai pihak termasuk pihak media yang memberikan maklumat serta kerjasama yang begitu tinggi dalam pengurusan COVID-19 di negeri Selangor. Dalam memerangi COVID-19 ini, kalau kita lihat sejak pada minggu ke-26 yang ini, kita dapati terdapat peningkatan yang berterusan kes-kes COVID-19 di negeri Selangor seperti dalam graf yang ditunjukkan. Dan kalau kita lihat pada jumlah kes-kes tersebut, sebenarnya yang Datuk Syamsyah bermaklumkan tentang
senario gejala dan tidak gejala. Sama juga berada dalam negeri Selangor, di mana hampir 65% kes yang dikesan adalah kes-kes yang tanpa sebarang gejala. Dan terdapat 30 hingga 35% adalah kes-kes bergejala, di mana majoriti kes-kes bergejala adalah bertahap kategori 3, manakala kategori 4 dan 5 adalah amat sedikit, lebih kurang dalam 1.8% yang dikesan di dalam negeri Selangor. Daripada jumlah kes-kes yang telah disaring tersebut, kalau kita lihat jumlah kes-kes yang didapati adalah di mana kontak rapat merupakan penyumbang terbesar kes-kes yang dikesan, iaitu hampir 40%. Kes-kes bergejala 22%, pekerja 20%, manakala daripada kluster bukan pekerja adalah 14%, dan lain-lain menyumbang 1.1% di dalam negeri Selangor. Dari segi trend-trend kes yang kita kesan dalam negeri Selangor, kalau kita next slide, kalau kita lihat penyumbang kepada kes yang utama di negeri Selangor, yang pertamanya adalah daripada sektor perkilangan, kemudian diikuti oleh kluster bagi perkhidmatan, seterusnya kluster tapak bina, dan yang kemudian perniagaan, dan akhir yang kelima adalah community, mana kluster lain menunjukkan bilangan yang amat sedikit. Dan kalau kita lihat trend yang berkenaan, kami juga cuba melihat adakah trend-trend penyakit ini, kluster-kluster ini berkaitan dengan sambutan Hari Raya sebelum pada ini yang berada di Selangor. Dan kita dapati tiada satu kluster pun yang berkaitan dengan sambutan Hari Raya, means that rakyat yang berada dalam negeri Selangor amat akur dengan SOP yang dinyatakan dalam masa untuk sambutan Hari Raya Aidiladha. Dan kalau kita lihat pula next slide kepada bilangan saringan yang dilakukan di negeri Selangor untuk minggu 28 hingga 30, saringan ada lebih pada 45%, dan kalau kita lihat bilangan yang positif adalah lebih kurang dalam 22.3% bilangan kes-kes saringan yang dilakukan. Dan kalau kita lihat pula tentang apa yang berlaku dalam negeri Selangor ini, di mana saringan berterusan, ini menunjukkan bahawa kesedaran masyarakat dalam melaksanakan ujian saringan adalah amat tinggi, di mana 85% ujian saringan dilakukan oleh pihak swasta, iaitu di klinik-klinik swasta maupun di hospital swasta. Dan saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada klinik swasta maupun hospital swasta yang sama-sama menyumbang bakti dalam membuat saringan kepada pesakit-pesakit yang berada di dalam negeri Selangor. Dan kalau kita lihat pula tentang apa yang telah kita lakukan dalam memastikan kes-kes positif dapat dirawat dengan sempurna di negeri Selangor. Pertamanya, kita telah menambahkan kapasiti katil-katil yang ada di negeri Selangor. Kita telah meningkatkan bilangan katil di negeri Selangor di hospital-hospital kerajaan daripada 6,165 katil kepada 7,671, ataupun penambahan sebanyak 1,506 katil. Dan daripada jumlah katil yang ada tu, 4,879 katil dikhususkan kepada pesakit-pesakit COVID-19. Manakala bagi ICU pula, kita menyediakan 315 ICU. Dan bagi oksigen port yang dinyatakan oleh Yang Berbahagia Datuk KSU, di negeri Selangor kita menyediakan 6,719 port oksigen. Walaupun bilangan port oksigen tu cukup, tetapi dengan kerjasama dan juga komitmen pihak Kementerian Kesihatan melalui Datuk KSU, kita telah menambahkan bilangan oksigen khususnya dalam silinder oksigen, di mana kita telah menyediakan 3,000 silinder oksigen dan dipusatkan di MAS untuk digunakan mana-mana hospital yang memerlukan dengan kadar segera, dan juga microfilling oksigen yang boleh memuatkan 600 silinder, mengisi 600 silinder oksigen dalam satu hari. Ini adalah komitmen yang amat tinggi yang kita pasti dapat membantu rakyat yang dijangkiti COVID dalam mendapat kesukaran oksigen. Bagi
hospital-hospital yang ada di negeri Selangor ini, kita telah ada 4 buah hospital yang telah dijadikan hospital fully COVID, di mana yang pertamanya Hospital Sungai Buloh yang mempunyai 1,311 katil telah dipertingkatkan kepada 1,602 katil beroperasi fully untuk semua kes COVID. Dan untuk makluman, bed occupancy rate bagi Hospital Sungai Buloh setiap hari hampir 100% dan kadang-kadang terpaksa 100% lebih, kerana kita terpaksa menyisipkan katil-katil tambahan. Manakala bagi Hospital Ampang, di mana telah dijadikan hospital kedua COVID, hospital ini sebelum ini mampu memberikan 701 katil, tetapi kita telah tingkatkan kepada 813 katil. Dan juga kita telah juga memastikan fungsi oksigen di Hospital Ampang diperbaiki, dan alhamdulillah penggantian-penggantian yang dilakukan telah menyempurnakan pemberian oksigen di Hospital Ampang. Dan di Hospital Ampang juga kita telah menambahkan bilangan katil ICU daripada 34 katil kepada 41 katil ICU. Bagi Hospital Selayang pula, hospital ini mempunyai 900 katil yang dikhususkan untuk COVID-19. Walaupun hospital ini mempunyai 1,200 katil yang ada port, tetapi kita juga ingin menyediakan sebahagian katil itu sebagai rujukan bagi kes-kes hepatobiliary, microsurgery dan transplant. Oleh itu, 900 katil dikhususkan kepada COVID-19. Dan bed occupancy rate bagi Hospital Selayang selalunya berada pada rate 98%. Dan itu menyebabkan kita terpaksa membuka satu lagi hospital COVID, iaitu Hospital Sedang. Dan Hospital Sedang ini kita menyediakan sebanyak walaupun hospital ini 838 katil, tapi disebabkan Hospital Sedang ini juga pusat rujukan nasional bagi kardiologi dan juga cardiothoracic surgery, maka kita memperuntukkan 658 katil bagi hospital COVID. Namun keperluannya amatlah tinggi dan kita sedang menyediakan 200 lagi tambahan katil di Hospital Sedang bagi menempatkan kes-kes COVID. Manakala bagi hospital-hospital lain di negeri Selangor, kita menjadikan semua hospital adalah hospital hybrid kecuali Hospital Shah Alam. Namun kita terpaksa juga menggunakan Hospital Shah Alam bagi menempatkan kes-kes yang memerlukan emergency oksigen dan juga di ICU. Bagi Hospital Tengku Ampuan Rahimah, sebanyak 743 katil telah dikhususkan untuk COVID-19. Dan dengan tambahan Hospital Medan yang membagi Datuk KSU nyatakan tadi, jadi kita boleh menambahkan lagi bilangan katil yang ada di Hospital Medan. Bagi Hospital Kajang dan Hospital Banting pula, masing-masing ada 171 katil dan 154 katil bersifat hybrid, dan mereka juga ada kapasiti yang ada untuk memberikan rawatan di ICU. Jadi ini adalah menunjukkan bahawa komitmen yang tinggi telah kita sediakan bagi memastikan rakyat yang mengidap COVID-19 dirawat dengan sepenuhnya. Manakala bagi MyApps pula, pusat rawatan di MyApps, walaupun mulanya untuk kategori 1, 2, tetapi sejak daripada 23 Januari kita telah pertingkatkannya untuk kategori 3, dan setelah akhirnya kita sekarang boleh mampu untuk merawat kategori 4 dengan 1,000 katil berkapasiti memberikan oksigen yang sedang diusahakan sepenuhnya. Bagi kesihatan awam pula, untuk COVID Assessment Center, 27 COVID Assessment Center telah disediakan di seluruh negeri Selangor bagi melihat pesakit-pesakit sebelum dihantar ke hospital-hospital ataupun diberikan rawatan kuarantin di rumah, selain daripada CAC Maya yang berbagi Datuk Chong nyatakan tadi. Bagi di negeri Selangor, kita ada 2 CAC Mega, satu di Stadium Malawati dan satu lagi adalah di Pelabuhan Kelang menggantikan CAC Seri Andalas. Bagi CAC Malawati ini kita menyediakan seramai 230 orang petugas, iaitu petugas kesihatan, sukarelawan dan sebagainya. Manakala di Pelabuhan Kelang kita ada 90 orang petugas.
Alhamdulillah berkat kerjasama semua pihak dan juga impak kepada CSC Maya, perjalanan kes di CSC telah berjalan dengan begitu baik dibanding dengan sebelumnya. Jadi di dalam CSC ini kita juga telah menyediakan keperluan-keperluan khusus untuk emergency. Seperti oxygen concentrator, oxygen defibrillator, ECG, patient monitor dan sebagainya. Jadi ini telah kita sempurnakan dan insya-Allah pesakit-pesakit yang dilihat di CSC dapat dilihat dengan begitu baik. Manakala bagi vaccination pula, sehingga 4 hari bulan 8, sebanyak 98.4% penduduk di Selangor dan wilayah Persekutuan telah menerima dos pertama, manakala dos lengkap kedua adalah 43.4%, dan kita amat berharap dengan kesempurnaan pemberian oksigen ini kita akan dapat lihat nanti walaupun kes-kes dijangkiti COVID mungkin mereka tidak ada tanda-tanda ataupun tanda-tanda yang berkurang, yang ringan. Jadi inilah pencapaian yang telah dilaksanakan dan kita sentiasa komited untuk memastikan rakyat diberikan rawatan yang sempurna, diberikan pencegahan yang baik serta maklumat yang tepat berkaitan COVID-19 yang ada sekarang. Terima kasih daripada saya yang berbagi, Datuk Kesyo. Terima kasih Datuk Indra. Jadi kita harapkan dengan inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan dapat mengukuhkan lagi usaha menangani penularan pandemik COVID, khususnya di Lembah Kelang dan Negeri Sembilan dan seluruh negara. Jadi saya buka kepada sebarang pertanyaan kalau ada. Datuk Rafidah Rebitarian, saya ada beberapa soalan. Sekarang kita tengok semalam kes telah mencecah lebih 20,000. So apa silapnya, di mana silapnya? Sebab ada pakar mengatakan bahawa sebenarnya jumlah kes tu 3 kali lebih banyak daripada jumlah harian yang dilaporkan KKM. Kedua, ada juga cadangan untuk membuka ekonomi dan individu yang dapat 2 dos diberikan ke sedikit pelepasan. Dan melihat kepada apa yang berlaku di Klang Valley dengan kes kita yang banyak, so apa pendapat KKM ketika ini? Ada juga cadangan untuk kilang ditutup kerana pekerja belum sampai 20% yang dapat vaccination. So apa juga pendirian KKM? Selain itu, boleh tak kalau kita dapatkan breakdown kategori 1 sampai 5 untuk active cases? Okay, terima kasih. Mungkin soalan pertama, kenapa kes ni masih meningkat, di mana silapnya? Jadi kita nampak kita boleh Datuk Chong jawab sikit. Dan kedua berkaitan dengan 2 dos sama ada diberi pelepasan tidak bagi mereka untuk keluar dan sebagainya, dan berkaitan dengan kilang dan berkaitan dengan kategori. Mungkin mula dengan Datuk Chong. Terima kasih atas soalan itu. Soalan Puan adalah dinyatakan oleh expert bahawa untuk satu kes yang didiagnose, kita ada 3 lagi kes yang belum di-report lagi. Betul. For COVID-19, the disease, memang kita tahu dia ada mereka yang bersimptomatik dan ada mereka yang tidak bersimptomatik. So untuk mereka yang bersimptomatik, kita memang galakkan mereka untuk buat testing. Dan sekarang kita ada saliva testing, so dia boleh buat di rumah dan bila dia positif, dia akan hubungi kita dan kita akan ambil tindakan yang diperlui itu. But for the asymptomatic, apa yang kita perlu buat? So satu cara yang dibuat oleh negara lain ialah mereka buat apa yang dikatakan mass population testing, di mana mereka cuba test setiap warga di dalam satu kawasan, katanya Selangor. Tujuan mereka ialah test semua orang dalam Selangor, katanya. Tetapi ini bagi Malaysia, kapasiti kita, ini satu perkara yang tidak dapat dicapai, because kerana kalau kita nak buat mass population testing, kita mesti buat dalam tempoh yang singkat. Katanya dalam 1 bulan atau 2 minggu atau 6 minggu, mesti dalam satu tempoh yang singkat. Dan lepas you buat satu kali, adakah kita nak buat tiap-tiap bulan atau tiap-tiap 2 bulan? So mass population testing is not feasible in the long run and it's not sustainable. So our approach has always been targeted testing,
But recently, even for the Greater Klang Valley, because of the high number of cases, we are approaching it testing for symptomatics. And the reason is very simple, because the people who die from COVID-19, first, they must be positive. Second, they must get symptoms, they must get sick. Third, they will deteriorate over a period of 2-3 days or sometimes longer. So the focusing our attention on those who are symptomatic and those who are early symptoms is for us the most important issue now, not to know the number of cases. Even if you test all the population in Selangor or KL or the whole Malaysia, you get 90% asymptomatics. But what are you going to do with all those asymptomatics? The important part for us now is that the virus is in the community, and as the vaccination goes up, as we ramp up our vaccination, minimum to about 40%, the impact of the vaccination will be seen. And then our focus should be on those who are symptomatic, Cat 4 and 5, and Cat 3 to catch them early so that they can have better outcome. And maybe my last message to all those people who are listening to us is that don't be afraid to get tested if you have symptoms. And if you have symptoms and you find that the symptoms are getting worse, don't be afraid to come forward to us or to the private practice to get yourself access. Because early treatment, whether it's oxygen, dexamethasone or some other drugs, will help you improve much faster. Thank you. Okay. Berkaitan dengan cadangan dua dos beri pelepasan dan sebagainya, ini perlu kajian terperinci lah untuk dibuatkan terdasar. Dan mungkin Dato' Syamsah nak mengulaskan itu. Datuk Pengerusi. Jadi kalau kita ambil iktibar daripada pengalaman negara-negara yang telah melaksanakan vaksinasi pada kadar yang tinggi, seumpamanya macam UK dan Israel dan negara lain di Eropah dan juga di Amerika, mereka memberi kelebihan bagi mereka yang telah melaksanakan vaksinasi 2 ni. Tetapi on hindsight, bila dia tengok kembali keputusan tu, dia rasa kebenaran kelebihan ni diberikan terlampau awal. Disebabkan oleh memberi kelebihan terlampau awal, mereka biarkan aktiviti sosial terlampau bebas sebagainya, mereka melihat peningkatan kes. Jadi kita perlu mengambil pelajaran daripada pengalaman negara luar yang mana mereka yang mendapat 2 dos vaksinasi walaupun akan terpelihara sedikit, banyak daripada mendapat COVID-19 serius, tetapi ia tidak perlu dilaksanakan secara terburu-buru. Jadi kerajaan dan Kementerian Kesihatan juga mengambil pendekatan yang berhati-hati, dan pada ketika ini ia sedang diperbincangkan pada peringkat yang tertinggi, sama ada apakah bentuk kelebihan yang boleh diberikan kepada rakyat yang telah menerima 2 dos vaksinasi. Tapi kena ada beberapa prasyarat. Prasyaratnya yang pertama, kita mesti mendapat kadar vaksinasi yang tinggi. Boleh-bolehnya 80% tu baguslah. Kalau dapat melebihi 50%, 40%, 50% tu bagus, ya. Jadi maknanya kadar vaksinasi yang diterima oleh rakyat perlulah tinggi, ya, supaya kita tidak dapat peningkatan kes yang mendadak. Yang keduanya, kadar pematuhan kepada SOP tertentu perlu dilaksanakan juga, sebab varian yang sedia ada sekarang ni adalah varian yang lebih transmissible, yang lebih infectious, ya. Jadi kita perlu laksanakan pemakaian pelitup muka, mengutamakan juga penjarakan fizikal dan sebagainya, dan juga tidak berkumpul pada satu kumpulan yang ramai. Mesti ada SOP yang tertentu. Jadi bila prasyarat-prasyarat yang kita katakan ini telah dapat dilaksanakan, saya rasa memang akan dibuat pengumuman, ya, Datuk Pengerusi, yang akan datang apakah jenis-jenis kelebihan yang akan diberi untuk mereka yang telah melaksanakan 2 dos vaksinasi. Setakat itu, Datuk, kita nantikanlah apa tu pengumuman yang akan dibuat oleh pucuk pimpinan, ya. Terima kasih. Khususnya berkaitan dengan cadangan, penutupan kilang-kilang dan sebagainya. Dan yang ini Dato' Chong pernah buat engagement dengan Federation Manufacturer.
Mungkin boleh bagi highlight sikit. Okay. Terima kasih. So recently, we have been engaging with the industry, the MEC, as well as the FMM. So what we want to tell them is that for the Greater Klang Valley, the employers have a responsibility to engage with the employees for a few things. Number one, there must be an understanding that vaccination is the key. So get your employees vaccinated as soon as possible. Number two, all the employees who are symptomatic with signs must be tested. And we are also encouraging the employers to provide access to GP panel clinics for the employees. Because sometimes the employees do not have this large benefit. They have to pay to go to the GP clinics. And because of that, they may delay seeking treatment early. So if the employers can work together with the employees, if they know that they have symptoms, straight away test them. Now we have already the saliva test kit, I've repeated many times. This saliva test kit can be done on site. Quickly they will know whether they are positive or not. And then if they are ill, they should be referred to healthcare, to a healthcare system. And in the event that they are positive, we also advise the employers what to do. That is, if they are symptomatic, they must provide a place where they can be isolated, and all those contacts that are close to the positives, they should be isolated. Now, when you isolate a group of people, we also asked for the employers to have the responsibility of providing food or aid for them. Because sometimes when you quarantine a group of people and they can't come out to buy food, they will be left without anybody taking responsibility of the welfare. So the employers are agreeable to all these suggestions. And one important criteria in terms of the functioning of the industry is the Safe at Work, which is a program under MITI. Now we advise all the employers to register with MITI for the Safe at Work program, because in this Safe at Work program, they have ways to create safe bubbles and a safe environment within the factory or the work premises. So if they were to do that and cases comes out in that factory or that industry, the number of cases will be limited. And if you detect it fast, the number of cases will be less. If you delay in detecting those cases, the numbers will be more. So if they were to follow all these suggestions, I'm sure that the cases, even though it will be present, we cannot avoid those cases in the industries, but the numbers will be few. And then they need only to close for cleaning up and sanitization. Thank you. Terima kasih Datuk Chong. Berkaitan dengan kategori Ya, apa yang diceritakan dalam sidang media khas Kementerian Kesihatan Malaysia tadi, sebenarnya kita sudah pun mula beralih ke arah penghidupan secara endemik, yang mana kes harian tetap akan berlaku, kes harian juga tetap akan terjelma, tetapi apa yang penting adalah untuk kita mengurangkan kadar keseriusan tahap 4 dan juga tahap 5 dan juga kemasukan ke ICU, dan untuk kita mengurangkan beban fasiliti-fasiliti kesihatan. Jadi apa yang kita perlu lakukan, kita jangan terlalu membimbangkan angka kes itu terlalu tinggi. Apa yang kita perlu usahakan, angka kemasukan hospital itu sendiri. Dan Ismail, kita telah pun sampai di penghujung rancangan Selamat Pagi Malaysia. Sepanjang 3 jam kami bersiaran. Semoga apa yang kami kongsikan kepada anda dapat memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Dengan itu, Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.